إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف صلى الله عليه وسلم dan kata Al-Haris Ibnu Hasil Al-Muhasibi radhiyallahu anhu, bermula orang yang reda pada puji yang batil itu seperti orang yang dipermain-mainkan orang. Situ betul itu. Dan tiadalah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, dan tiadalah syak bahawasanya segala dosa dan segala aib yang diketahui hamba itu akan dia daripada dirinya itu terlebih busuk daripada jahat, daripada tahi yang keluar daripada perutnya. Tiada syak lagi, mana jelas bahawa segala kesilapan, maksiat, mungkar, dosa dan segala aib yang diketahui hamba tadi akan dia daripada dirinya. Dia mengetahui dirinya masih lagi ketiadaan ikhlas tentunya, dia masih lagi bersepakai dengan sifat mazmumah, riya, ujub, takabur, ego, macam-macam, suka dipuji dan sebagainya. Itu aib yang bahaya, yang merosakkan amalan dia. Sebab qalbi dia akan bila pergi kepada makhluk, dia terbatal perjalanan ketuhanan dia. Sepatutnya itu yang diuruskan, buat ini besar dan terlebih jahat daripada, maka keadaan dia terlebih teruk daripada najis tahi yang keluar dari perut. Najis yang keluar dari perut tu kita tahulah maknanya, dia punya busuk ni. Maka yang ni lagi dahsyat. Ini najis dalam lebih dahsyat sebab dia mencederakan hubungan dan kontak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, dia payah dikesan buat di dalaman. Kalau tidak dipantau betul-betul, dia tidak akan nampak. Dan pula mengobati dia ada satu perkara yang sukar, kecuali dia diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada kata Tuan Pengarang, ajhalun nas, sejahil-jahil manusia, man taraka yakina ma indahu bizanni ma indan nas. Sebodoh-bodoh manusia adalah mereka yang meninggalkan benda yang dia yakin dia telah kekurangan diri dia, kejauhan diri dia, sepatutnya diperbaiki, sepatutnya didekatkan supaya lebih hampir dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak dilakukan. Bahkan dia seronok dengan pujian manusia yang taraf dia bukan yakin, hanya sangkaan saja. Manusia memuji kita, dia tengok luar, dalam kita dia tak tahu. Sebab itu dikatakan sejahil-jahil manusia bila keadaan dia sedemikian. Yang sebaik-baik lawannya. Apa sebaik-baiknya? Mereka sentiasa bermuhasabah, sentiasa memandang kekurangan dia dan membuat pembaikan. Sentiasa mereka membuat proses supaya lagi bersih, lagi terang kalbi dia dengan Allah Ta'ala, dan lagi hati dia terjarak jauh dengan makhluk, semakin rapat dia dengan Tuhan. Itu yang dikendaki. Dan kata Ahnaf bin Qais, Ahnaf ibnu Qais radhiyallahu anhu, salah daripada wali besar, barang siapa memuji manusia dengan barang yang tiada ia dalamnya, mana dia memuji manusia padahal yang dipuji tak ada pun sifat itu dia, maka senyata terlebih sangatlah dalam cerca dia memuji seorang tu al-alim mu'allamah, orang yang lampau alim padahal orang tu tak alim mana pun, ya. Mengaji berapa hari dia punya puji melaut, itu semua penipuan dia, ya. Atau dia muji-muji orang ni adalah orang yang hebat dan sebagainya, padahal tidak sedemikian pada hakikat.
Kesannya dia telah sangat cerca, maknanya seolah dia menghina kawan itu. Kawan itu tidak ada sifat tu. Dan kata si Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu, bermula membaikkan segala yang jahat itu ialah aib. Bermula membaikkan segala yang jahat itu aib pada aib padamu. Bermula membaikkan segala yang jahat dan sifat yang keji, tapi dia rasa elok macam amal tu dah. Dia memuji dan merasa amalnya baik, padahal dia tak kaji dalam. Bila dia kesemak dalam, tak jadi baik dah benda tu, dah masuk penyakit banyak. Itu dipanggil aib pada dirimu. Dan kasih mereka kepadamu itu aib atasmu. Tiba-tiba seorang pula kasih kepada kita atas sifat yang sebenarnya tak ada di kita. Dia seronok kata kita ni orang baik, orang dekat dengan Tuhan, alim, padahal kita tak ada sifat tu. Itu aib atasmu. Seolah-olah dia mengaibkan kita sebab dia puji benda yang tidak ada. Maka menunjukkan muallif dan pengarang dia bagi perkara amal. Dalam demikian itu maka katanya, iza atlaqal sana alaika walasta bi ahlin fasni alaihi bima huwa ahlu. Apabila disebut seorang puji atasmu, seseorang tadi memuji-muji kita misalnya, ya, membesar-besarkan dan sebagainya, padahal kita tengok benda tu tak ada di kita, ya. Dia kata kita alim, padahal kita bukan alim pun. Dia kata kita baik, padahal kita tahu diri kita banyak kesilapan dengan Allah Ta'ala. Dia kata ni kita hampir, padahal kita tahu kita masih jarak jauh dengan Tuhan. Itu maknanya. Apabila disebut seorang puji atamu, padahal tiada engkau, ya, patut, maknanya kita tak patut kita kenal siapa kita, tak patut mempunyai puji, ya, maka puji olehmu atasnya. Kalau kita balikkan puji kepada Allah Ta'ala, yang ia patut, ya, mempunyai pujian ialah Allah SWT, Tuhan yang menutup aib. Dia orang puji kita sebab apa, tuan-tuan? Sebab aib dia ditutup oleh Allah Ta'ala. Kalau Tuhan buka aib dia, habis orang tak nak dekat dengan Tuhan. Sebab menutup aibmu, Allah Ta'ala yang tutup, sehingga orang menyangka kamu baik, padahal sebenarnya tutupan Tuhan yang baik dia tutup. Kalau dia buka, habis. Kerana jikalau tiada ditutupinya aibmu, keaiban kita, jawab dia, nasaya tidak berhadap kepadamu puji. Seorang pun tak berhadap kepada kita. Jadi sebenarnya pujian itu adalah memuji Tuhan di sini, itulah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita. Sebab tu kalau orang puji, kita minta supaya kita lagi baik, ya. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun wa la tu'akhizni bima yaqulun. Tolong Asna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila dipuji baca tu, Allahumma ja'alni khairan mimma yazun, yang jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang orang tu puji. Maka kalau untuk puji itu kita minta Allah jadikan kita lebih baik daripada itu. Kita minta Tuhan. Wala tu'akhizni bima yaqulun, jangan engkau ambil salah dengan perkataan mereka. Maksudnya apa? Jangan sebab pujian manusia kita tersilap, ya, kita terjauh dari Allah Ta'ala. Amalan kita jadi cedera sebab dia makan penyakit-penyakit dalam sebab puji. Dia nampak puji ni, tengok dia tak sama level dengan tadi. Kalau hati orang yang sudah mutamakin dengan Allah Ta'ala, sentiasa dengan Tuhan, dah dipandang semua dari Allah, tak ada apa. Orang puji pun sama begitu. Tapi kalau peringkat orang bawah ni, jangan kita puji. Kalau dia tak faham jalan dalaman, memang dia habis. Dia puji dia habis, seronok dia, terbalik habis. Sebab tu dua benda ni berlaku, ya. Rasulullah maknanya melarang dan marah pada orang memuji berdepan, ambil pasir terbaling ke muka orang kepada madih yang memuji. Innahu qata'ta unuka, seolah-olah dia kerat leher kamu. Mana Rasulullah tak bagi. Tapi Rasulullah sendiri pula memuji seorang daripada sahabat banyak, di antaranya Sayyidina Abu Bakar, kan, law wizina imanu Abi Bakr bi imanil alamin la rajahat imanu Abi Bakr.
Kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan sekalian alamnya, saya lebih hebat, lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar. Mana dia memuji. Sebab apa? Rasulullah dah tahu Sayyidina Abu Bakar ni bukan jenis orang makan puji, ya. Orang yang karam hati dia dengan Allah Ta'ala, puji pun tak ada hal. Itulah maksud dia. Maksudnya pujian, kalau kita rasa kita sendiri tak mampu, kalau dipuji kita rasa bergoyang, tu kita makna beritahu jangan pujilah. Kalau ikut ahli Nabi tu balingkan pasir muka kalau dia marah. Sebab bila makan puji yang bahaya, menyebabkan rohani dia terhenti. Rohani dia berjalan pada top, dia kena roblok kat situ pun terhenti, tak boleh berjalan. Dia seronok dengan pujian orang, membatalkan atau memutuskan sair perjalanan dia menuju ke hadrat Allah Ta'ala. Yang bahaya. Bahkan orang yang jujur dengan Tuhan, dalam hati dia tidak ada minat untuk dikenal, bukan dipuji dan dikenal. Kalau orang tak kenal kita lagi baik. Itu maksud dia ni. Orang sekali nak sebaliknya. Sebab apa? Dia nakkan manusia. Sebab apa orang sekali minat terkenal? Sebab dalam kalbi dia kosong. Dia tak menghadap Tuhan, dia menghadap makhluk. Itu dia nakkan makhluk. Kalau orang yang kalbi dia berbanja, berseronok dengan Tuhan, ya, dia tak minat benda macam ni. Dia seronok dengan Tuhan. Bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'amu. Dia seronok dengan Tuhan dan dengan zikrullah dia mengambil nikmat, lazat. Itu antara orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Allah Karim. Bermula orang yang mukmin itu, mana mukmin yang kamil, itu orang yang tiada melihat bagi dirinya mempunyai puji atasnya. Mana tidak melihat diri dia layak dipuji. Itu orang mukmin. Kalau dia minta puji, itu lagi teruk kan ni. Itu dah jauh babas ni. Maka apabila dilepaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala lisan seorang memuji atasnya, tiba-tiba ada orang puji atas dia, dan dia tahu hak tu bukan hak dia, padahal tiada ia ahli bagi demikian itu, maka sajanya, ya, dikenalnya hak Ta'ala bagi ahlinya. Maknanya apa? Pandang balik kepada jalan ketuhanan, maka memuji ia atas Allah yang juga mempunyai puji. Kita puji Allah Ta'ala sebab dia layak, ya. Supaya ada yang demikian itu syukur nikmat, bertukar dia menjadi syukur nikmat. Dan adalah setengah mereka itu apabila dipuji, setengah ada ba'dul arifin, apabila dipuji ia, maka katanya dalam hatinya, hai Tuhanku, jadikanlah olehmu akan daku kebajikan dari yang disangka oleh mereka ni. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Allahumma ja'alni, ya Allah, jadikan akan laku khairan, lebih baik, mana berkebajikan, lebih daripada mimma yazunnun, daripada sangkaan orang. Orang tu puji kita macam ni, kita minta Tuhan jadi kita lebih baik daripada itu. Yang kedua, jangan engkau seksa kami akan kami dengan sebab yang dikata oleh mereka itu. Dengan pujian itu jangan menyebabkan kami diseksa di akhirat. Sebab apa? Sebab kalau dia tak pandai tepis, maka datang riak, ujub, semua takabur, amir, yang layak mereka itu azab wal ayazabillah. Di mana wala tu'akhizni bima yaqulun, wala tu'akhizni, jangan engkau ambil, jangan engkau ambil salah, mana jangan kita tersilap, bima yaqulun, dengan barang yang berkata mereka itu, ya, al-madihun, orang yang memuji. Itu di antara doa yang baik, baca dalam hati, minta apa kan? Dia puji, ya Allah, engkau jadikan aku lebih baik daripada apa yang dipuji, dan jangan engkau jadikan pujian ini menyesatkan ataupun menyebabkan kita terseksa di akhirat kelak. Habis. Dan ampuni olehmu, waghfirli, ya, ampuni olehmu bagiku akan barang yang tiada aku ketahui, ya, bima jahil, itu dengan barang yang aku tidak ketahui oleh mereka itu, barang yang mereka tak tahu. Apa pun tak tahu. Ibadat kita lah, kita ibadat kita rasa ada lagi riak,
kawan tu puji kita, ni rasa ikhlas orang. Ya, kita tahu kita ni masih kotor. Jadi yang tu kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Sebab dia tak tahu tu, sebab dia tahu dia tak puji dia. Dan barang yang dikata oleh mereka itu, ya, apa yang dipuji itu jangan menyebabkan kita tersilap. Habis. Maka adalah kenyataan, ya, kata di dalam demikian itu kepada yang telah dinyatakan muallif akan dia dengan katanya faz-zuhad faz-zuhadu iza mudihu in qabadu li syuhudihim as-sana min al-khalq wal arifun iza mudihu imbasatu syuhudahum aja zalika min al-haqq. Ini ada dua kategori. Ada orang yang lari daripada puji sebab memelihara. Ada orang yang tak lari daripada puji sebab dia tepat memandang kepada Tuhan. Ini semua makam berbeza-beza tadi. Perjalanan tasawuf dia tak akan sama seorang dengan seorang. Masing-masing ada ahwal. Orang ni macam ni, orang dia pergi hospital dan ada penyakit berbeza-beza. Itu pun kadang-kadang ada sama, jadi tak sama ni. Maka segala orang yang zahid, orang yang hatinya telah tumpul dengan makhluk, dia berlazat dengan Tuhan bukan dengan makhluk Tuhan, ya, dia berseronok dengan Tuhan sekalian alam bukan dengan alam ni kan. Maka segala orang yang zahid, yang bersifat dengan zuhud, apabila dipuji mereka itu, apabila datang pujian kepada mereka itu, maka duka cita hati mereka. Dia rasa sekabut, rasa takut. Jangan puji-puji saya tak mahu. Mana dia takut? Ya, apabila dipuji dia takut. Siapa tu? Orang yang zahid. Sebab apa jadi gitu? Kerana pandang mereka itu puji daripada segala makhluk. Sebab dia memandang puji itu keluar daripada makhluk. Sebab tu dia takut. Maka adalah orang yang terdinding. Maka adalah mereka itu terdinding dari hak dengan segala makhluk. Zahid dan tuan-tuan ni, sifat zuhud tu ada mahjub terdinding lagi. Allah, kita nak pergi ke zuhud pun mengkil dan lain. Kat mana sebab dia berbeza? Sebab batin hati para zahidin di sini masih lagi apa? Memandang gerak dari makhluk. Sebab tu minta jauh. Berbeza dengan arifnya. Dan segala orang yang arif di kalangan ahlillah, waliullah, orang yang dipilih Allah Ta'ala menjadi kekasih dia, ya, dengan bahawa Tuhan bersihkan dalam ni tadi. Maka perkataan dia betul, pandangan dia tepat. Kerana pandang mereka itu puji itu daripada makhluk, itu sangkut. Ya. Ada pun orang yang arif itu apabila dipuji, orang puji dia, maka suka hati mereka itu. Orang zahid tadi apa? Takut. Orang arif dia suka. Sebab apa? Kerana pandang mereka itu akan puji itu dari Tuhannya sebenarnya. Dia tak pandang orang tu. Orang tu puji terus hati dia mi'raj ke hadrat Tuhan. Maksudnya naik memandang afal Tuhan. Yang gerakkan siapa? Allah Ta'ala dipandang situ. Sebab tu dia suka dengan sebab memandang dari Allah, bukan suka dengan sebab pujian tu kan. Dia beza sikit itu. Apabila dipuji mereka itu, maka suka hati mereka itu. Ya, dia seronok. Sebab apa seronok ni? Kerana pandang mereka adalah puji itu daripada Tuhan yang sebenarnya. Mana mungkin manusia boleh bergerak, bibir bercakap, melihat, mendengar, melainkan semua dengan izin Tuhan. Sekarang benda yang dipuji itu hakikat dari Tuhan, dipandang situ. Ada pun orang bawah sikit zahid tadi, sebab dia takut itu gangguan. Orang puji-puji takut dia dengan dia terbalik. Dua-dua tu jalan dia betul, cuma berbeza makam dan kedudukan. Maka mereka itu terdinding daripada segala makhluk. Ya, sebab apa? Dia belum kemas lagi memandang akan hadrat ilahi. Kalau dia sudah kemas
mantap dalam memandang akan Allah SWT dan memandang semua af'al Tuhan, nasai dia tidak liar hati daripada yang tersebut. Ya, situ je sebab beza dia. Kalau hatinya tadi tetap mutamakin, tetap dengan Allah Ta'ala, dia tak ada hal. Bahkan kalau hati dia sedang memandang af'al Tuhan, maka makhluk yang buat itu semua af'al Tuhan. Jadi dia sudut itu dia suka. Yang Zahid pula tak suka sebab apa? Sebab dia sedang berlatih. Takut dengan pujian itu maknanya apa? Mengendalikan atau terhijab hati dia dengan Tuhan. Masing-masing itu ada apa? Jalan yang benar. Ada dua cara. Bahawa segala orang yang zahid tadi situ dan segala orang yang zahid dalam ghaibnya daripada Ta'ala. Mana orang yang zahid ni dia mengelak sebab dia masih nampak perbuatan makhluk. Lepas tu dia ghaib, mana dia masih lenyap. Adapun arif, dia hadir, hati dia sentiasa dengan Tuhan. Itu beza dia. Dia kedudukan kat situ, dia beza. Maka mereka itu tiada memandang melainkan segala makhluk. Mana makhluk tu ada lagi dalam pandangan kalbi dia, teringkas dia. Itu menyebabkan dia tergangkut, dia tersangkut. Lepas tu kena keluarkan pandangan makhluk daripada hati kamu, kamu selamat. Kata Imam Ghazali pada ayat dia. Keluarkan makhluk daripada kalbi kamu, selamat. Ya. Allah. Yang ini bahawasanya segala orang yang zahid dalam ghaibnya daripada Ta'ala, mana dia masih lagi ghaib, ya, maka mereka tidak memandang, ataupun dia ghaib, sebab mereka tidak memandang melainkan pada segala makhluk. Bila dia pandang dia makhluk, hati dia akan terputus dengan Tuhan. Ya. Bagi ada orang arif hati sentiasa. Al-arif la yazalu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararu. Al-arif ialah al-arif la yazalu tirar. Pada kalbi dia sentiasa ittirar, bergantung dengan Tuhan. Wa la yakunu ma'a ghairillahi qararu, dan tidak ada lain daripada Tuhan. Apa makhluk ni? Qararu, menetapkan hati dia tak. Mana arifin Nabilah dia tak seronok dengan timbunan harta dunia, ya. Dia tak seronok bila kita bagi dia banyak mana pun, mana kalbi dia tidak gembira dengan benda tu maksudnya. Walaupun benda tu banyak dekat dia, 10 kali lapis dunia bagi kat dia pun, dia tak merasa gembira dengan benda tu. Sebab dia sudah dapat kegembiraan lebih hebat. Gembira dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan dia sendiri. Itu maksudnya, ya. Anta ma'al aqwan ma lam tusyahid al-muqawwin. Engkau serta makhluk bila engkau tertambat, bila selama engkau tidak menumpukan musyahadah kalbi kamu kepada Allah Ta'ala. Sebab dia boleh masuk. Ulama Sufi dia cari kunci dia kalbi. Bila kita tutup kalbi kita dengan makhluk, maka terbuka terang kita dengan Tuhan. Sekarang masalah kita tak tutup lagi, banyak lagi masuk, seronok situ, seronok sini, dengan benda yang tidak ada hakikat lagi. Semuanya bayangan saja. Allah. Maka mereka itu tidak memandang mereka melainkan segala makhluk. Orang zahid tadi. Maka apabila dipuji mereka, maka pandang mereka itu akan puji itu dari makhluk. Sadir minal khalaik. Dia pandang pada makhluk. Maka duka cita hati mereka itu. Maka dia akan rasa terganggu. Jalan tu yang dia takut, dia tak nak. Daripada demikian tu, kerana bahawasanya mereka itu takut daripada lepas bahagian mereka dengan Tuhan mereka. Kalau dia seronok puji, tak takut dia terlepas. Jadi dia tak mahu benda itu. Kerana jatuh mereka itu daripada terperdaya. Dengan demikian banyak manusia terperdaya dengan pujian-pujian duniawi ini, habis. Tu orang zahid punya kedudukan itu pun dah tinggi dah dia. Ada pun yang satu lagi, dan ada pun segala arif, ya, ada pun segala arif, orang yang mengenali Tuhan betul,
Yang mana duduk bangun dia sentiasa hati dia dengan Tuhannya, yang terbuang makhluk daripada kalbi dia, atau orang arif tu. Adapun orang arif hadir, lawan tadi apa? Ghaib. Ya, lawan hadir adalah ghaib. Hadir mana? Sentiasa ada. Mereka itu serta Tuhannya. Dia sentiasa bermurakabah, dilakukan murakabah ma'iyah. Dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah dipanggil apa? Murakabah ma'iyah. Kita memandang kesertaan Allah Ta'ala yang Tuhan sebut dalam firman-Nya, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah Ta'ala tu ma'akum, serta kamu, ada ma'iyah. Ya. Kalau kita tanya mana ada perbuatan kita, keadaan kita, wujud kita dengan siapa? Dia. Kewujudan kita sekarang, yang terdekat diri kita, yang Tuhan sebut wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu, kamu tidak lihatkah? Tengok. Sekarang kita lihat diri kita. Ada kita, siapa yang menentu? Tentulah penentuan daripada dia. Ya. Ada tak makhluk yang dia ada, tak ada, terkeluar daripada taksis iradat? Mana ada? Ya, maknanya semua hakikat dari dia. Kemudian yang berlaku pula taksis penentuan, taksir kesan dari dia juga. Dan mana ada makhluk yang terlepas daripada pandangan pendengaran Allah Ta'ala? Tak ada. Itu maksud cuma terikat. Ma'iyah, kesertaan itu dipandang di peringkat awal. Kalau peringkat atas dia ma'iyah bizat, cara mana? Itu lebih tinggi antara. Itu zawki masing-masing. Jadi maknanya sekurang-kurang dia kena rasa gitu. Tidak ada satu benda yang terlepas. Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut dia sendiri wa huwa ma'akum. Allah Ta'ala tu serta kamu. Kalau orang sebelah kita, kita tak perasan berat. Orang besar sebelah kita, kita tak perasan. Orang kata ke belakang sebelah kau tak perasan dia. Siapa dia? Tu bos besar. Tu beranjat ni. Tu bos besar sama yang kita bos makhluk Tuhan. Yang ni Khalik pencipta lebih dahsyat. Jadi kita nak apa tu? Keperasanan. Parasan yang syuur qalbi itu akan ma'iyah Allah Ta'ala. Jadi orang arif dia sentiasa hadir mereka serta Tuhan mereka itu. Maka adalah mereka itu tiada memandang lain dari Tuhan. Jadi kalau dia nampak orang puji ke orang caci pun, dia nampak hakikat dari Tuhan. Sebab tu kalau orang puji dia tidak babas, kalau orang caci pun dia tidak melakah, dia tak marah. Sebab dia pandang hakikat dari dia. Itu kena pandang betul-betul. Dan suntikan untuk mengemaskan ialah banyakkan zikrullah supaya lebih mantap. Allah, Allah. Oh dia, siapa ni? Allah. Yang buat siapa? Allah. Dia boleh bercakap, dia siapa gerak mulut dia? Allah. Orang tu puji kita siapa gerak? Allah. Orang tu maki kita siapa gerak? Allah. Dia pandang Allah habis. Dia kata pandang Allah, pandang orang. Kalau dia pandang orang, dia habis. Orang puji, pum, dia sepenuh. Orang caci, pum, dia marah. Jadi dia kalbi dia sentiasa dengan makhluk, maka di mana jalan makrifat akan sampai. Itu cara orang arif. Beza arif hadir. Arif pun orang yang masih jalan zuhud tadi, dia ghaib. Itu jadi memandang lain daripada Tuhannya. Allahumma ja'alna minhu. Dahsyat dalam makam ni. Ini jenis apa? Abdanuhum ma'al khalaik wa arwahuhum ma'allah. Jasad dia sama makhluk, rohani dia dengan Tuhan. Maka apabila dipuji mereka itu, maka dipandang mereka adalah puji itu dari Tuhan, dari Allah Ta'ala Tuhan mereka. Maka suka hati mereka itu dengan demikian. Dengan mana? Dengan memandang itu kurnia Tuhan. Bukan dipuji itu diseronok tak? Dia nampak tergerak dari Allah. Itu pun dahsyat iman ni kuat. Dan adalah di dalam yang demikian itu bertambah-tambahan mereka. Jadi dia punya iman tu lagi naik. Sebab apa tu? Sebab dia memandang Tuhan, bukan memandang orang. Dan dalam makam mereka itu, kerana gaib mereka itu daripada diri mereka ni. Dia keluar daripada diri mereka sebab dia tinggi. Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau, maka engkau sampai kepada Tuhan. Sebab selagi engkau itu engkau, kau tidak kenal Tuhan engkau. Tapi selagi engkau itu bukan engkau, maka engkau akan kenal Tuhan engkau. Itu kalang-kalang sufi pening membaca. Selagi engkau itu engkau, maka engkau tak akan kenal Tuhan engkau.
Bila engkau bukan engkau, baru engkau kenal siapa Tuhan engkau. Faham tak? Selagi kita rasa kita, oh dah kenal. Ya, kalau kita matikan bukan kita, dia semua, baru kau kenal. Ya, mana jangan pandang kita. Kalau kita pandang dia kita, ini saya. Ini saya. Orang puji pula, awak ni hebat betul lah. Tahu tak apa. Itu lagi besar syaitan dia. Besar syaitan dalam kepala dia. Lagi besar lagi, awak baru kenal, awak tak kenal siapa saya. Orang semua dah kenal saya. Siapa boleh lawan saya, itu lagi besar iblis kembali. Ya, dia tak ada saya tak ada. Hu Allah. Hu Allah. Dia je balik ke dia balik. Itu jalan kembali, mengembalikan pada hakikat balik. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu jalan kembali. Ya, inna semua kita lillah, milik Tuhan, mana ada kita. Wa inna ilaihi, dan kita kepada dia raji'un, akan kembali. Maknanya mematikan pandangan itu dipanggil jalan murajaah, untuk kita rajak balik kepada Allah Ta'ala. Lagi nampak diri dia tak boleh kan. Ya, dalam perjalanan ahli hakikat, ahli makrifat, ataupun perjalanan arif billah, pantang besar dia. Kita pandang diri, pantang. Ya, para arif dia juga menyampah kalau kita pandang diri. Hapuskan diri kamu. Ya, nak jumpa Tuhan kena apa kan? Kena matilah dulu kan. Tak mati buat atas dunia macam ni. Nabi Ibrahim, bila Allah Ta'ala segegah dia, kekasih tak nak jumpa kekasih. Saya kata, ya, dia kata dengan apa, malaikat maut, sekarang dia akan cabut nyawa. Malaikat maut datang nak cabut nyawa. Dia sama malaikat, ada kekasih nak ambil nyawa kekasih. Wah, malaikat pun rojok pada Tuhan balik. Allah Ta'ala kata, kau cakap dengan beraim, kalau bahasa kita lah. Ada kekasih tak nak jumpa kekasih, baru dia perasan. Nak jumpa kekasih kena matilah dulu, ya. Baru di sana besok, di akhirat tempat nikmat besar. Sekarang ni kan kau cabut. Itu perjumpaan yang maklum. Satu lagi perjumpaan sebelum balik, dipanggil perjumpaan rohani, iaitu makrifat maksudnya. Maka matikanlah, mutu qabla an tamutu. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Matikan kudrah kita dalam memandang kudratillah. Matikan iradat kita dalam memandang iradatullah. Matikan ilmu makhluk dalam memandang ilmu Tuhan. Akhirnya matikan wujud makhluk dalam memandang wujud Allah. Itu maksudnya. Mati di mana tu? Qalbi, dalam keluar. Kalau luar kata menipu pula, tak ada, ni semua ada. Yang semua ada, ni tak kainan. Dan sufi makhluk dia tak nak. Dia nak qalbi dalam. Maka kita matikan pandangan lain, itu makna keluar. Iza kharajta anka, kau keluar pada memandang diri engkau. Apakah wasalta ilallah, kau sampai, dia akan dibuka. Itu makna la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya, wala quwata, tak ada kekuatan. Maknanya dia memandang haulillah hilang. Bahawa dia kata kanzun min kunuzil jannah, itu satu gedung daripada gedung Allah Ta'ala. Mana siapa boleh masuk dalam makam haula, la haula wala quwata illa billah, betul-betul makam haukalah ni, dengan bahawa dia melenyapkan memandang diri. Ketika itu dia akan dibuka berbagai-bagai kurniaan besar daripada Allah Ta'ala. Allah Karim. Dan hasilnya bahawasanya orang yang arif itu tidak memandang ia perbuatan melainkan bagi Tuhannya Azza wa Jalla. Azza Maha Mulia, Jalla Maha Agung. Maka bila dipuji ia, maka suka ia bagi yang demikian. Itu kerana apa sebab puji? Sebab pandang ni itu daripada Tuhan. Nabi, dan orang yang zahid itu kerana berdirinya serta agiar, maka panjang makhluk lagi, maka duka cita hati, takut terpedaya. Dia tak mahu tu sebab terjejas hubungan dengan Tuhan. Maknanya dia belum kemas lagi, tapi dah cantik dah tu, zahid dah tinggi dah ni. Kita nak jejak tu pun tak tahu lagi. Kemudian satu lagi, dan kerana inilah adalah memuji, ya, memandang puji segala makhluk itu dinding, ya. Mana makhluk ala dinding. Kita pandang daripada makhluk, jawab dia, kita terhijab di mana daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Tiada terurai ia daripada mereka itu bersalahan orang yang arif, orang yang benar-benar dah kenal Tuhan. Maka bahawasanya ia telah dibukakan, nampak? Dibukakan, siapa buka? Allah Ta'ala buka, bukan orang arif buka sendiri. Semua kurnia tu
Bila dibuka sebab apa? Ada mahabbah, rindu yang cukup kuat, baru Tuhan akan buka. Dan rindu yang kuat ini takkan hasil melainkan dia dapat apa? Kemanisan dengan Tuhan, kemanisan dalam zikir dia. Dan kemanisan zikir takkan dapat melainkan dia kena apa? Kena betul-betul bersungguh-sungguh, ya. Al-ishtighalu billah, bersungguh dengan Tuhan, maka dia akan dapat kemanisan. Bila manis, dia dapat apa? Lazat, dia akan dapat cinta. Lepas cinta, barulah dia buka rafa'tul hijab, Tuhan, aku buka hijab, ya. Ketiga itu kuntu sirtu mu'aliman, aku ajar di sini fi ilmu laduni tadi. Maka bahasa ia telah dibukakan baginya daripada maknanya maqamut tauhid. Maqamut tauhid, mana apa maqam tauhid? Maqam tauhid sini mana tauhidul khas. Tauhid am tu kita belajar bab akidah masih pada 20. Ni tauhid khas. Tauhid khas dia dengan apa tuan? Bukan pegangan lagi dah, dia naik, dia muka syafah, pembukaan. Maka jadilah ia tiada harakat, tiada gerak dan tiada sukun. Mana apa? Dia tidak memandang gerak dia lagi dah. Dia gerak tu digasa semua dari Allah Ta'ala. Kalau sampai tahap ni dia berjalan tu semua digasa af'al Tuhan. Dia bercakap ni dia berasa semua dari Tuhan, bukan dia. Selamat tak? Selamat tak? Kalau rasa pada kita mula di egonya macam dia bercakap, dia rasa semua gerak Tuhan, bukan dia punya. Bukan tahu, tahu tuan-tuan semua dah tahu. Rasa tu, kalbi tu. Dan nak dapat rasa kena buang dalam kalbi rasa makhluk. Letak dia je Allah, Allah. Nanti Tuhan bagilah. Dia akan berikan tu, ya, limpahan, fight dia bagi. Tiada harakat dan tiada sukun, ya, gerak dan diam, dia rasa semua dari dia. Baca Ma'ruf Al-Kharqi, 40 tahun aku mengajar anak muridku, menyangka aku menghadap dia, tak ada zahir dia menghadap, rohani aku terus dengan dia. Tu Arif ni, sebab tu percakapan dia auqa' bin nafs, ya, terletak dalam hati kita jatuh, sebab dia cakap terbersih. Di dalam keadaan gelombang karam tauhid khas dengan Allah Ta'ala. Ketika kita mengeluarkan kalam tu, kalam cantik, kalam hikmah. Bila banyak dia panggil hikmatani, hikam. Inilah kalam dia orang ni, ya. Orang yang tenggelam dalam ghalabatus syuhud. Sebab tu kalam dia cantik, tak bertentang, cantik dengan Quran. Dan tiada daya upaya baginya melainkan dengan tolong Allah Ta'ala yang maha tinggi semuanya pandang dia Tuhan. Lagi amat besar dia dengan kebesarannya. Itu orang yang memandang sedemikian, maka dipanggil orang itu terbukakan arif billah. Kemudian akan datang kata pemata, kunta iza a'taita basatak al-ata wa iza muni'at tabat, ya, ila akhir. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum.